Datuk, Datin-Datin, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, majlis ini sebagaimana yang tertera di dalam kad jemputan kita adalah rangkuman beberapa event yang disatukan untuk menjimatkan belanja dan menjimatkan waktu dan tenaga. Pertamanya adalah majlis perasmian penubuhan unit pemadam cawangan Sungai Ramal baru. Kami, unit ini adalah, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah satu unit pemadam khas yang akan melaksanakan tugasnya semacam, orang kata semacam dengan unit R&D Pegida Malaysia wilayah persekutuan. Ia adalah satu unit khas yang akan membantu Yang Berbahagia Datuk Dr. Ujang bin Bagong JP untuk melengkapkan usaha dan sumbangan beliau membangunkan pemadam, mencegah dan membeteras dadah all out menjelang 2015 bagi merealisasikan wawasan kerajaan untuk memastikan Malaysia bebas dadah 2015. Boleh? Jadi setelah beberapa program, Datuk Ujang menghadiri program unit R&D Pertubuhan Kebajikan dan Dakwah Islamiah Malaysia. Beliau bisikkan kepada kami, boleh tak unit ini membantu pemadam tubuhkan satu unit khas di sini untuk memastikan pemadam, terutamanya daerah Hulu Langat, mampu bergerak sama naik dengan Pertubuhan Kebajikan dan Dakwah Islamiah Malaysia. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk dan datin-datin sekalian, majlis ini dirangka tidak lebih dari 2 minggu dengan segala persiapan dan segala pengorbanan sehinggalah ia jadi seperti mana petang ini. Okey, itu acara pertama. Acara kedua adalah perasmian ataupun pelancaran batu asas rumah pengasih Datuk Ujang bin Bagong. Selama beberapa tahun rumah ini digunakan untuk aktiviti masyarakat 100% dan adalah sedikit sebanyak aktiviti perniagaan untuk menampung kehidupan harian. Namun keadaan semakin mendesak dan Datuk Ujang pun kata, saya ni dah last warning. Tak ada last warning lagi dah lepas pada ni. Jadi sebelum saya meninggalkan dunia ni, buatlah sesuatu agar saya tinggalkan dunia ini dengan hati yang puas. Petang ini insya-Allah Datuk Ujang akan juga menyumbangkan rezeki yang ada padanya untuk membantu mangsa banjir. Jangan takut, kru TV3 on the way. Nanti siapkan ajalah telefon, kalau dia tak tahu jalan tolong tunjukkan. Setelah Datuk Dr. Ujang tahu apa rumah ini buat, saya katakan di rumah ini ada beberapa keluarga yang bermasalah berat, yang kira-kira kalau tidak dibantu masalah ini mungkin boleh membawa kepada kekufuran. Fakir hampir kepada kufur, Nabi kata. Menempatkan bekas-bekas penagih, menempatkan bekas-bekas remaja rosak akhlak, menempatkan fakir miskin, anak-anak yatim, ibu tunggal dan sebagainya. Jadi Datuk Ujang berjaya dan berpeluang melihat sendiri aktiviti kami sewaktu di Sukida, dan beliau telah bermurah hati untuk memberikan sumbangan kepada program ini sebanyak RM3,000 on the spot waktu itu. Dan di hujung majlis, apabila dijemput penerima-penerima anugerah hasil daripada program Skor A, iaitu program memastikan kebangkitan akademik generasi muda yang kami laksanakan, beliau sumbangkan lagi RM50 seorang kepada semua penerima anugerah pencapaian cemerlang akademik. Jadi total hari itu Datuk Ujang sempurnakan dengan jumlah kurang lebih RM4,000 dengan satu jemputan mudah tanpa perancangan pun.
Kebetulan tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk dan hadirin sekalian, keesokannya adalah hari sekolah, di mana malam itu kebetulan malam kami mengumpulkan sumbangan peribadi kami untuk menyekolahkan 3 orang anak daripada sebuah keluarga yang benar-benar tidak berkemampuan. Hidup sebuah keluarga yang menumpang kepada adiknya yang baru lepas bercerai, dan anaknya walaupun mempunyai kedudukan ataupun kemampuan tinggi dalam akademik, namun telah 3 tahun tidak bersekolah. Dengan sumbangan 1000, Datuk Ujang bercucuran air mata malam itu. Dan atas kesedaran itu, walaupun kami secara sumbangan masa, tenaga, pemikiran dan segalanya telah dikeluarkan berhabis-habisan, masih mampu mengutip derma kilat sebanyak RM800 lagi. Dan begitulah seterusnya. Ada sahabat-sahabat kita di sini nampak saja pakai cantik, pakai kot, pakai songkok segala macam. Tetapi dengan kot dan songkok itulah kami bancuh simen. Dengan songkok dan kot itulah kami pikul batu. Ada di antara mereka berniaga di pasar malam. Selepas raya puasa yang lepas, pendapatan hanya RM10-20 semalaman. Harus bayar alung RM150 semalam. Anak sekolah sudah 3 bulan tak dapat bayar tambang bas. Jadi tahun baru anak tak boleh naik bas. Rumah sudah 4 bulan tak bayar, dah kena notis, kena keluar. Jadi jangan kita duduk di luar makan sedap-sedap kalau kita masih tak ingat ada insan-insan yang susah. Bagi kami, jangan bicara soal Islam. Islam itu sejahtera. Selagi kita tidak mampu mensejahterakan yang lain sesuai dengan konsep Islam rahmatan lil alamin, Islam itu memberi rahmat kepada seluruh alam, jangan bicara pasal Islam. Jadi tidak guna kita bercakap sewaktu para pemimpin-pemimpin kerajaan, pemimpin-pemimpin NGO masih ada yang lalai, masih ada yang sibuk berkempen mengejar jawatan dan pangkat, masih ada yang duduk di kedai kopi menabur fitnah seperti mana yang diutarakan oleh pihak JAKIM pagi tadi. Kami masih di sini cuba menunjukkan contoh terbaik bagaimana supaya kita mendapat daya tarikan daripada kaum bukan Islam. Bukan untuk menunjuk-nunjuk bagi saya, tapi agar dia menjadi satu daya tarikan kepada kita semua, agar ada pewaris manusia seperti Datuk Dr. Ujang bin Bagong yang akan menyambung keprihatinan beliau sebagai seorang aktivis dan dermawan masyarakat, supaya masyarakat terbela, terutamanya mereka-mereka yang hidup dalam keadaan susah sengsara. Kalau kita pergi ke rumah Datuk Dr. Ujang, memang tidak wajar dengan seorang insan yang telah pun menderma ataupun menyumbangkan lebih dari 6 juta wang peribadinya masih duduk di rumah kayu. Walhal beliau sebenarnya anytime boleh buat 10 biji banglo sebesar-besar banglo. Tapi bila